Okey sudah? Okey? Okey. Ni nak sambung ni ke? Sambung sikit ke? Ha? Ulang boleh? Okey. Ingat ya? Rasulullah SAW letak syarat bid'ah apa? Pertama, perkara tersebut perkara baru. Yang kedua apa? Dia bukan daripada agama. Haji sebab kita tengok. Kalau benda tersebut benda baru. Okey, salah. Okey. Kalau benda tersebut benda baru tak tentang apa? Bertentangan agama. Contoh kita tengok ni. Okey. Maklum Rasulullah tak buat, sahabat tak buat. Tetapi adakah mana ayat Quran yang bertentangan dengan sambutan nomor Rasul? Dia benda baru, betul. Rasulullah tak buat, sahabat tak buat. Jadi, okey, kalau Rasulullah sebut man ahdatsa fi amrina farad, sesiapa melakukan perkara baru, dia tertolak. Kita kata maulid Rasul bid'ah. Tapi Rasulullah tak sebut begitu. Rasulullah sebut, dia letak syarat kedua apa? Ma laisa minhu, dia bukan daripada agama. Sekarang maulid Rasul benda baru. Adakah dia bertentangan Al-Quran? Mana ayat dia bertentang Quran? Rasul? Mana bertentangan dengan sunnah Rasulullah? Mana bertentangan dengan ijma'? Adakah ayat Al-Quran sebut tentang apa? Ataupun kita boleh faham makna sambutan Rasul ni bukan benda Islam, benda bid'ah, dalalah yang mesti itu tolak. Tak ada? Bahkan Allah sebut lagi apa? Wa dhakkir apa? Wa laqad arsalna Musa ila qaumi an anzir qaumaka. Apa sebut? Wa anziru wa dhakkirhum bi ayyamillah. Wa dhakkirhum bi ayyamillah. Dan engkau ingatlah kepada mereka wahai Musa dengan hari-hari Allah. Makna Allah minta Nabi Musa ingatkan hari kegembiraan orang beriman. Nabi Musa Allah perintahkan. Jadi kalau begitu, adakah kita dilarang hanya khusus untuk umat Nabi Musa untuk apa? Untuk mengingat hari kegembiraan mereka. Tidakkah hari kelahiran Rasulullah hari kegembiraan kita? Jadi benda ni tak bertentangan. Biarpun dia benda baru. Jadi kita kata benda tadi makbulah. Kalau kita ada bid'ah sebab benda baru, kita kata bid'atun hasanah. Bid'ah yang baik. Sebab apa? Sebab dia tak sempurna syarat yang kedua, iaitu bertentangan Al-Quran, sunnah dan juga ijma'. Okey, faham tu? Samalah macam kita buat sekarang. Malam Ahad fiqh, malam Isnin akidah, malam Selasa tasawuf, malam Rabu tafsir, malam Khamis hadis. Benda baru. Adakah Rasul buat begitu? Tak. Tapi adakah benda ni bertentangan Quran, sunnah, ijma'? Tak. Jadi kita kata ini biarpun benda baru, tapi dia apa? Dia tidak dikira sebagai bid'ah. Kalau disebut bid'ah, dia adalah bid'ah hayat hasanah. Sebab dia tidak bertentangan dengan Al-Quran, sunnah dan ijma'. Jadi kalau begitu, apa yang bid'ahnya? Bid'ah dalam benda agama. Contoh. Okey. Dalam Islam, kesalahan zina, apa hukuman dia? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina lelaki dan perempuan, sebatlah kedua-duanya berapa kali? 100 kali. Tiba-tiba atas nama mahkamah syariah, atas nama hukuman syariat, diubah. Contoh, diubah hukuman berzina tadi kepada denda 5,000 contohnya, ataupun penjara contoh. Okey. Sekarang penjara ataupun denda untuk orang berzina ni benda baru tak benda baru? Benda baru. Benda apa? Baru. Kemudian dia bertentang Quran dengan sunnah atau tidak? Memang bertentang. Sebab Quran suruh 100 kali sebatan. Okey. Qazaf, menuduh orang berzina. Dalam Islam sebut apa? Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajlidum 80 jaldah. Orang yang menuduh perempuan suci
Dia tak bawa sanksi. Sebatlah dia sebanyak berapa kali? 80 kali sebatan. Kita sebut had qadhaf. Hukuman hudud bagi qadhaf, sebat 80 kali. Tiba-tiba atas nama hukuman syarak, mahkamah syar'iyah, untuk kesalahan qadhaf, denda 5,000 contohnya. Adakah ini benda baru? Benda baru. Sebab Rasulullah tak buat, sahabat tak buat. Kemudian, adakah syarat kedua? Ma laysa minhu. Adakah dia bertentang dengan Al-Quran? Bertentang atau tidak? Bertentang. Sebab Quran sebut berapa? 80 kali. Mana itulah bid'ah. Faham tak? Okey. Macam sekarang, solat berjarak. Solat berjarak, benda baru tak benda baru? Rasulullah tak solat berjarak, sahabat tak solat berjarak. Okey. Jadi kita, bahkan Rasulullah apa? Benda baru. Solat berjarak, benda baru. Yang tidak pernah Rasul buat. Okey. Sekarang, solat berjarak ini bertentang dengan Al-Quran atau tidak? Bertentang dengan sunnah atau tidak? Okey, Quran tak sebut. Sebab Quran disebut solat zuhur pun tak sebut. Solat asar, zuhur begini tak sebut. Sunnah yang huraikan. Jadi sunnah sebut, saw sufufakum wa tarasaw wa suddul khalal. Samakan saf, tarasaw, rapatkan saf, wa suddul khalal, tutup ruang-ruang, wala tadharu furujatin lisyaitan. Jangan biarkan furujatin lisyaitan, ruang-ruang untuk syaitan. Benda baru. Bertentang Quran sunnah atau tidak? Bertentang dengan sunnah. Bid'ah atau tidak? Bid'ah. Siapa letak kaedah ni? Rasulullah letak kaedah. Pendek siapa kata Rasulullah kan? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min farad. Mudah saja. Siapa melakukan perkara baru bukan daripada urusan kami, makna bertentang dengan Al-Quran, bertentang dengan sunnah, bertentang dengan ijma', fahuwa rad, maka itu tertolak. Maknanya bid'ah dalalah. Jadi kita boleh faham tak? Mudah saja kan? Ini tak jadilah, tak perlulah. Kalau faham begitu, tak perlulah jadi perdebatan lagi. Nah, sambutan baru Rasul bid'ah, berzikir beramai lepas apa? Lepas solat bid'ah. Orang berzikir beramai la ilaha illallah, la ilaha illallah, bid'ah. Bid'ah apa la ilallah? Sebab kan kana raf'uz zikri, kana raf'us sauti bi dzikri ala ahdi Rasulullah sallam wa kunna yansarafu. Sungguh berzikir dengan suara tinggi ini ada zaman Rasulullah SAW. Al-Bukhari ada. Ibnu Abbas kata, aku tahu mereka selesai solat apabila aku dengar mereka berzikir. Jelas? Nanti kita sebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kita baca soalan sikit. Assalamualaikum. Saya ada soalan. Bolehkah kita belajar solat dari telefon? Ataupun mahu solat kena tengok telefon juga? Apa hukumnya? Terima kasih. Okey, ada lagi catatan. Sama ada belajar daripada rukun ataupun bacaan. Boleh tak belajar ilmu pakai handphone saja? Pakai telefon saja? Dulu, bolehkah kita belajar ilmu ni pakai buku saja? Boleh tak boleh? Hukum dia tak boleh saja. Tak boleh. Sebab apa? Mengapa tak boleh? Inna hadzal ilmu dinun. Fanzuru mimman akhadtum dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama kamu. Tengoklah kamu daripada siapa kamu ambil agama kamu. Sebab tu, macam mana Allah ajar Rasulullah SAW Quran? Rasulullah utuskan Jibril. Allamahu syadidul quwa. Mengajarnya yang sangat perkasa. Siapa Jibril? Jibril mengajar Rasulullah. Bahkan kalau datang Jibril mengajar Rasulullah apa? Sahabat pun tengok Jibril datang mengajar Rasulullah. Dan juga para sahabat. Sebab Rasulullah sebut dalam hadis Jibril yang masyhur tu, yang tentang Islam, iman, ihsan tu, Rasulullah sebut, Ya Amar, atadri man sa'il? Kau tahukah siapa yang datang bertanya kita hari itu? Umar kata, Allah Rasulullah alam. Allah Rasulullah mengetahui. Huwa Jibril. Itulah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Itulah Jibril datang kepada kamu untuk mengajar ilmu kamu. Rasulullah SAW
Dia turun daripada Mi'raj, Isra' Mi'raj. Waktu subuh, belum solat subuh. Sehinggalah Jibril datang mengajar dia solat zuhur. Jelas? Jadi, Rasulullah terima wahyu daripada Allah, utuskan Jibril ajar Rasulullah. Rasulullah ajar sahabat. Sahabat ajar apa? Ajar tabi'in. Tabi'in ajar tabi'in. Begitulah ilmu datang kepada kita sampai sekarang. Sebab tu Ibnu Mas'ud kata, la yazalun nasu bi khairin idza ma atahum ilmuhum min qibali akabirihim wa idza ma atahum ilmuhum min qibali asaghirihim halaku. Umat ini akan terus berada dalam kebaikan sekiranya ilmu yang sampai kepada mereka sekarang min qibali akabirihim, daripada orang besar mereka. Daripada sandarannya Asy-Syafi'i, daripada sandaran Malik, daripada sandaran Ibrahim Al-Muzani. Kemana sandaran dia? Siapa guru Imam Muzani? Imam Syafi'i. Siapa guru Imam Syafi'i? Imam Malik. Siapa guru Imam Malik? Nafi'. Siapa guru Nafi'? Abdullah bin Umar. Siapa guru Abdullah bin Umar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas tu? Jadi tiba-tiba kita belajar dengan handphone. Orang mengajar kita tak kenal siapa? Tak tengok akhlak dia macam mana? Siapa kita tak kenal? Faham tak? Jadi situ disebut apa? Sebab siddu zari'ah. Siddu zari'ah, kita tutup pintu keburukan. Nah, dia belajar handphone, sembahyang letak sini. Kawan dia belajar handphone, sembahyang letak sini. Oi, bukan solat begitu, begini sunnahnya. Aku tengok handphone. Mana aku tengok handphone begini. Okey. Aku tengok handphone, kunut tu bidah. Mana ada kunut? Mana aku tengok handphone ada kunut tu. Rosak agama. Dalam masjid berbalah, apa tadi di luar masjid. Sebab tu bukan sunnah menuntut ilmu. Tapi ingat ya, tapi kalau kita telah telah mantap. Habis macam fiqah kita belajar sudah ini kitab ni dengan gurunya. Sebab tu macam nak cari guru. Macam sekarang ni banyak fitnah sangat kan. Istikharah pada Allah. Ya Allah, tunjuklah dengan siapa aku belajar. Ma khabana. Ya Allah, kau tunjuklah dengan siapa aku belajar. Faham tak? Minta Allah tunjuk. Dan sekarang ni banyak fitnah. Sebab tu dulu ulama selalu sebut man la syaikhul lahu fasyaitanu syaikhul lahu. Makna orang yang belajar dulu buku saja, dia pakai buku. Siapa belajar tanpa berguru, siapa guru dia? Syaitanlah gurunya. Tengok ulama dulu sebut. Sebab tu kita tapi kalaulah kita mantap, kita tengok untuk apa? Kita faham sudah. Kita faham sudah. Kalau bab solat, perbahasannya begini. Kita dalam hukum rukun ni kita faham sudah. Tak apalah kita tengok perbandingan tu. Tapi untuk peringkat awal mesti berguru. Apatah lagi melibatkan bacaan syafawi ni. Kena guru dengar. Ihdinas siratal mustaqim. Ar-Rahmanir Rahim. Macam mana nipiskan? Sebab ra tu mesti apa? Ra tu sebab dia kalau tak silap baca Ar-Rahman dia jadi Nur Rahim. Kena tengok, kena berguru. Saya ada pertanyaan tentang tajasud syukur. Sujud syukur ni apa? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun sururun aw bushira bihi kharra raqian syukran lillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini apabila tiba sesuatu yang menggembirakannya, atau diberi berita gembira, dia akan terus turun sujud syukur kepada Allah. Ingat ya, bila kita buat sujud syukur, bila kita sujud syukur, makna apabila berlaku nikmat ataupun tertolak bala, kita sujud syukur. Maknanya bukan nikmat yang berterusan. Ada setengah orang, ustaz, kita ni Allah bagi keimanan. Itu nikmat yang paling besar kan? Nikmat paling besar, nikmat iman. Adakah kita sunat sujud syukur? Tak. Sebab itu bukan nikmat mujaddadah. Bukan nikmat yang baru. Itu nikmat yang Allah kekalkan pada diri kita. Contoh, tiba-tiba dapat anak. Lama sudah. Berapa puluh tahun? 50 tahun. Berkahwin, tak dapat anak.
Tiba-tiba dapat anak, sujud syukur. Okey, contohnya. Okey. Faham tak? Okey. Jadi macam mana cara sujud syukur? Sama seperti sujud apa? Sujud sajadah ataupun sujud tilawah di luar solat. Macam mana? Ini dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Imam Malik. Kita angkat Allahu Akbar. Takbiratul ihram, menghadap kiblat, mesti ada wudu. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, turun sujud. Duduk bukan berdiri, duduk. Kita duduk, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, turun sujud. Kemudian Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi bagi salam. Makna 2 kali takbir, takbiratul ihram dan takbir turun sujud. Kemudian takbir yang ketiga, takbir naik pada sujud. Kemudian bagi salam. Bacaan boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tak apa, tak sabar. Tak riwayat, tak ada, tidak ada datang apa yang Rasulullah baca waktu sujud syukur. Tasbih lah. Okey. Hai. Apa itu? Apakah fitnah sebesar-besar fitnah? Apakah fitnah paling dahsyat? Fitnah paling dahsyat adalah kesyirikan. Fitnah paling dahsyat adalah kekafiran. Sebab Allah sebut al fitnatu asyaddu minal qatli. Sesungguhnya fitnah itu, bahkan Allah nama syirik itu sendiri fitnah. Allah nama kufur itu sendiri fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah, kekafiran, kesyirikan lebih dahsyat daripada pembunuhan. Itulah paling dahsyat fitnah. Sebab tu kita minta berlindung. Allah sebut dalam Al-Quran, Inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu kezaliman yang sangat dahsyat. Dahsyat. Itulah sebesar-besar fitnah. Hari-hari kita minta berlindung. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka ma la a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung dengan pada kesyirikan. Apa yang aku tahu, aku minta berlindung. Dan apa aku tak tahu, apa yang aku tidak tahu, aku minta apa? Minta ampun. Itulah sebesar-besar fitnah. Sebab tu, itulah yang syaitan cuba fitnah kita waktu kita nak mati. Supaya apa? Mati dalam kekafiran, dalam kesyirikan. Sebab itulah sedahsyat fitnah. Sebab tu paling dahsyat kita difitnah dengan kekufuran ni apa? Waktu kita dekat nak mati. Sebab itu apa? Syaitan akan datang untuk menyesatkan kita. Tapi orang beriman, Allah sebut apa? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah tetapkan orang beriman dengan sabit perkataan la ilaha illallah di dunia dan di akhirat. Allahumma salama fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Bolehkah lelaki kencing posisi berdiri kalau dalam tandas? Dan kalau tidak boleh, bolehkah tolong ajarkan tata ramba betul? Nak belajar kencing. Okey, tengoklah. Bolehkah kencing berdiri? Bolehkah kencing berdiri? Okey, Rasulullah sebut la tabul qa'iman. Jangan kamu kencing berdiri. Asalnya tak boleh kencing berdiri. Satu hadis. Makna tak boleh kencing berdiri. Makna larangan ni, larangan Rasulullah tak benarkan kita kencing berdiri. Tapi ada hadis, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zubalata qaumin fabala qa'iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mendatangi zubalata qaumin, tempat pembuangan sampah satu kaum, fabala qa'iman, maka dia kencing dalam keadaan berdiri. Jadi sini makna larangan tadi larangan makruh sebab Rasulullah buat. Faham tak? Ini cara kita fahami hadis. Okey. Jadi sini kalau kencing berdiri tidak ada hajat apa, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi sekiranya ada hajat, contohnya tandas tadi kita duduk dengan tai berselekeh, dengan tai semua kan, kalau kita apa? Duduk, takut kalau seluar kita terkena apa? Tengah tandas tu tak mesra apa? Tak mesra syariat. Okey, jadi waktu tu boleh, harus kita kencing berdiri. Sebab apa? Supaya tak kena najis badan
sarung kita, kain kita, ataupun seluar kita, faham tak? Boleh. Tengok keadaan. Kalau tidak, keadaan biasa di rumah kita, tandas biasa, kita naik atas tandas, kencing duduk. Takkan apa? Duduk kencing lah. Okey, jelas tu. Sudah kan? Ada lagi soalan? Satu lagi apa tadi? Ada lagi yang kemarin. Mana lagi? Okay. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, 4 tahun paling lama ibu-ibu kita mengandung. Okey, soalan dia. Kita sebut kemarin kan, dalam mazhab Syafi'i paling lama 4 tahun. Kalau begitu Ustaz, adakah berdosa jika belum lagi waktu bersalin terpaksa dilakukan operation di hospital? Kerana sekarang zaman teknologi moden. Jika lebih dari 9 bulan kandungan tidak lagi melahirkan, pihak hospital akan menggunakan cara operate. Dia akan belah perut. Okey, dia akan operation untuk keluarkan bayi. Okey, jadi sini boleh tak boleh setiap soalan begitu? Okey, kita sebut kemarin kan? Okey, kemarin kan tentang ayat tafsir apa surah Al-Waqiah. Okey, kita sebut begini ya. Tempoh hamil paling singkat ulama bersetuju. Berapa lama? 6 bulan. Sebab apa? Ini Al-Quran sebut dalam Al-Quran sebut. Allah sebut ayat pertama apa? Wa hamaluhu wa fisaluhu 30 syahra. Wa hamluhu, dan tempoh hamilnya, wa fisaluhu, dan tempoh selesai menyusunya berapa lama? 30 syahra, 30 bulan. Berapa bulan? 30 bulan. 3 bulan apa? Tempoh hamil campur tempoh menyusu. Quran sebut 30 bulan. Ayat lain Allah sebut والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات, dan ibu-ibu hendaklah yurdi'na auladahunna, menyusukan anak-anak mereka, haulaini kamilain, 2 tahun yang sempurna, liman ara, bagi sesiapa yang ingin menyempurnakan tempoh susuan. Berapa tahun? 2 tahun. Berapa bulan 2 tahun? 24. Tengok. Ini Quran sebut mengandung campur hamil 30 bulan. Mengandung campur hamil sebanyak 30 bulan. Mengandung campur hamil. Hamil campur tempoh menyusu 30 bulan. Tempoh menyusu 2 tahun. Berapa bulan? 24 bulan. Jadi tolaklah 30 bulan, tolak 24 bulan. Berapa bulan? 6 bulan. Jadi tempoh hamil paling singkat adalah 6 bulan. Tapi paling panjang tidak ada nas dalam Al-Quran, tidak ada nas hadis. Ini balik kepada ijtihad. Imam Syafi'i dia kata tempoh hamil paling panjang. Terima kasih. Nak bercampur sudah mana? Mana satu sudah ni? Okey. Yang hari ni mana ni? Ini kan? Okey. Imam Syafi'i dia kata tempoh hamil paling panjang berapa? 4 tahun. Sebab apa? Sebab dia sendiri dalam perut ibunya 4 tahun. 4 tahun. Dalam perut ibu dia 4 tahun Imam Syafi'i. Sebab tu Imam Syafi'i 4 tahun. Sebab apa? Dia sendiri dalam perutnya 4 tahun. Imam Malik juga 4 tahun. Sebab apa? Jiran dia Imam Malik kata 3 orang anak, isteri jiran dia mengandung selama 12 tahun. 3 orang anak. 3 orang anak 12 tahun mengandung. Makna setiap seorang 4 tahun. Sebab tu Imam Syafi'i dengan Imam Malik sama. Tempoh hamil paling lama 4 tahun.
Sebab mereka tengok daripada kita sebut apa? Al-istiqra', mereka cari. Dalam fiqh mereka kaji sendiri. Macam tempoh apa? Macam apa? Awal haid 9 tahun kajian mereka. Okey. Imam Abu Hanifah dia kata berapa tahun? Dia kata 2 tahun. Imam Abu Hanifah dia kata 2 tahun. Sebab apa? Sebahagian imam ini lahir 2 tahun. Antaranya siapa? Bisa dengar tak? Imam Ad-Dhahak. Apa nama Dhahak? Dhahika. Mana Dhahika? Ketawa. Sebab pada gerak ketawa, dia lahir dia ketawa, bukan menangis. Diriwayatkan disebut waqalat Imam Dhahak, dia kata ini diriwayatkan Ad-Dhahak. Dia kata lahir dia ketawa. Sebab tu disebut Ad-Dhahak. Ini riwayatnya, riwayat. Jadi Abu Hanifah 2 tahun. Okey. Ibnu Rushd itu bidatu apa? Bidayatul ingat tu, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul kitab dia tu. Apa kitab dia Hafiz? Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Permulaan orang